Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alright, kita buka majlis dengan umum kita Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay, so Alhamdulillah kita jumpa lagi. Alright. So dalam video-video sebelum ada ni kita dah bincang tentang 4 fasa ataupun 4 perkara asas dalam bisnes. Okay. So 4 perkara asas tu kita recap balik, iaitu produk, development ataupun rancangan perniagaan, marketing, sales, service. Dan dalam video-video sebelum pada ni saya dah tunjukkan macam mana apa yang kita buat, macam mana kita letupkan kita punya produk atau kita letupkan kita punya bisnes. So step-step dia macam mana. So saya dah tunjuk dalam video sebelum pada ni, kita kena settlekan product development. So daripada sini kita tahu bisnes ni boleh buat duit ataupun tak boleh buat duit. So kalau tak boleh buat duit, baik kita tak payah terjun, tak payah buat bisnes ni. Dan kena ingat, bukan semua bisnes boleh buat duit. Bukan semua produk boleh buat duit. Okay? Alright. Yang kedua, dah settle product development, dah tahu bisnes ni boleh buat duit, kita settle dulu part sales. Kenapa part sales ni adalah department yang bawa masuk duit? Kita bisnes, kita nak bawa masuk duit. Okay. Kita nak department lain keluar duit. Cuma kita nak pastikan yang duit masuk lebih banyak daripada duit keluar. Itu je. Alright. Dan kita juga dah settle, dah bincang tentang servicing. Kenapa perlu kita buat servicing? Dengan servicing, insyaAllah kita punya bisnes akan jadi lagi mudah, prospek makin ramai, cost marketing makin rendah, dan profit kita akan lebih tinggi. Okay. Jadi, dengan 3 fasa ni kita dah settle, sebenarnya kita dah ready. Kita dah ready. Kita dah ready. Ready untuk boom. Tapi, sebelum boom, ada satu benda lagi saya nak share, saya nak sebut. Okay, so kita kena ready juga back end. Apa itu back end? So bisnes ni kita bagi dua. Bisnes ni kita bagi dua. Satu yang kita sebut sebagai front end. Yang kedua, back end. Marketing, sales, service, yang ni front end. Front end apa? Kita nak cari customer. Okay. Back end apa? Back end. Back end ni ramai orang terlepas pandang. Alright? So back end ni apa? Logistik, production, logistik, account. Apa lagi dalam logistik? Sistem order, sistem lah. ERP ke apa semua. Nah, training system. Yang ni kena ready. Yang ni kena ready dulu baru kita boom. Kita dah masuk sampai video ni. Okay, video ni macam saya sebut sebelum pada ni, marketing bagi kami, bagi saya, marketing ni untuk boom. Sebelum boom, kita kena pastikan everything ready. Everything tu bermaksud kita punya front end, kita punya part sales kita ready, service kita ready, yang juga kena pastikan back end kita pun ready. Kalau tak ready, back end pun boleh menyebabkan
bisnes kita collapse. Okey. Sebab benda ni sangat penting. Sebab saya dah jumpa banyak kes. Awal-awal dulu, ramai orang jumpa saya untuk belajar marketing sales. Dan bila dia belajar marketing sales, tiba-tiba sales meletup. Lepas sales meletup, apa jadi? Business collapse. Saya pun tak perasan. Macam mana? Saya tertanya-tanya, macam mana dia boleh collapse? Rupanya, dia collapse sebab dia tak boleh nak deliver. Dia tak boleh nak produce. Production dia sangkut. Contoh. Contoh macam sebelum pada ni kita dah buat skrip untuk umrah. Contoh. Mula-mula sales kita, jemaah umrah kita mungkin 200 sebulan. Kita boleh handle. Tapi kita buat marketing, kita buat sales, tiba-tiba 2,000. Okey tak okey? Okey lah dari sudut sales. Tapi apa jadi pada kita punya back end? Hotel tak cukup contoh. Bus tak cukup. Tiket flight tak cukup. Kita punya, apa dia panggil? Mutawif tak cukup. Apa jadi? So, kalau kita tak boleh nak deliver, last sekali dia akan backfire. Nama kita akan rosak. Ni banyak kes. Sama juga contoh. Kita developer, buat rumah. Sales marketing cantik. Jadi. Orang duk booking. Tiba-tiba, biasa kita boleh buat contohlah 6 bulan dah settle. 1 tahun dah settle rumah. Tiba-tiba, yang ni orang dah booking 2 tahun, still tak siap lagi. So, apa jadi? Nama kita akan rosak lepas ni. Bila dah rosak nama, dah rosak reputasi, habis. Orang dah hilang kepercayaan, habis. Kita nak buat bisnes, nak repeat order, nak apa semua, memang tak akan ada. So, banyak kes macam tu. Right. Ada satu kes lagi apa? Dia jual pakaian. Pun sama. Tak boleh nak produce. Okay. So, kalau jual produk yang memang ready made, okay. Ni pre-order pula. Oh, memang. Right, nampak tak? Okay, so sebelum kita pergi kepada marketing, pastikan semua benda ready. Front end kita ready, back end kita pun ready. Okay, so itu benda yang saya nak kita faham bila kita dah berada di fasa yang terakhir. So, tahniahlah kalau awak dah settle yang ni, awak dah ready sebenarnya untuk letupkan. Jadi sebelum tu kena buat proper planning. Okay, saya panggil sebagai annual planning workshop, annual planning. Okay, nak share sikit. Kita punya sistem macam mana? Macam ni. Okay. Biasa ni, ni contoh. Kita nak habis tahun 2020. Okay, ni 2020 dah nak habis. So, sini 2021. Jadi biasanya sebelum kita masuk 2021 ni, kita akan ambil masa kat sini. Ni. Okay, ujung bulan ni, ujung tahun ni, okay, sama ada bulan 11 ataupun bulan 12. Biasanya kita akan buat annual planning workshop. APW. Annual planning workshop. Apa tujuan? Daripada sini, okay, annual planning workshop ni boleh kata adik kepada strategic planning. Kalau strategic planning, kita akan bincang 3 tahun. Kalau strategic planning, okay, contoh kita akan bincang 2021, 2 sampai 2023. Kemudian sampai 2025. Kemudian sampai 2030. Okay, so kita akan ambil 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun.
Ini strategic planning. Tapi saya lebih pentingkan kepada annual planning workshop. Annual planning workshop kita dah detail apa nak buat dalam setahun. Means setahun kat sini kita ada berapa bulan? Kita akan ada 12 bulan. Okey, 6 bulan. Okay, kita ada 12 bulan. Okey. Sebelum kita masuk 2021 ni, sebelum kita masuk kat sini, sebelum kita masuk 2021, kita dah jelas dah. Seluruh perjalanan untuk 2021 sampailah Januari, sampailah Disember. Means kat sini kita tahu dah. Sales bulan 1 berapa kita nak. Sales bulan 2 berapa kita nak. Bulan 3 berapa. 4, 5 berapa. 6 berapa. Tak? Okey. 3, 4, 5, 6. Okey, ni kita dah tengah tahun dah. Okey. Lepas tu 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sampai Disember. Okey. Sampai sini. Disember. Nah, kita dah tahu dah. Kita dah ready dah sebelum kita masuk. Okey. So, dah ready dah. Kita dah jelas dah. Dan kita dah tahu dah berapa sales. Mungkin sales Januari macam ni. Februari jatuh sikit. Mungkin. Lepas tu naik. Naik. Lepas tu, mungkin masuk bulan Ramadan, slow sikit. Tengok kita punya bisnes. Ada bisnes bulan Ramadan tu dia betul-betul buat duit. Ada bisnes bulan Ramadan slow. Kalau saya mentor saya dulu, dia ada kilang roti. Dia bulan Ramadan kosong terus. Dia bagi cuti terus kat dia punya staff. Dia pun sebulan duduk kat Mekah. Staff dia semua cuti bulan Ramadan, gaji jalan. Kosong terus production. Tapi dia tahulah macam mana. Buka Syawal, naik balik. Contoh, dia punya bisnes macam tu. Dia punya planning. Alright. Okay. So, kita nak ready. Jadi, bila kita dah ada planning, baru kita ada production planning kita pun ready lah. Produk kita. Kita tahu nak booking kat sini. Awal sikit. Dah, dia punya graf dia akan jadi awal sebulan. Macam tu. Lebih kurang lah. Biar kita faham. Apa point saya nak bagi tahu kat sini? Supaya kita buat bisnes, kita ready. Bukan hari ni kita boleh buat sales, baru sales 100,000, bulan depan, terus menjut. Kita dah nampak jalan, terus tembak iklan gila-gila, naik sampai 1 juta. Okey kalau tim awak ready, kalau production awak ready, everything ready. Tapi kebanyakannya tak ready. Dia tak ready, dia jatuh ni, zam. Tak sempat nak mengucap. Jelas? Alright. Okay. So, itulah. Saya nak awak betul-betul faham benda ni. Okay. So, detail tentang marketing, saya akan bincang dalam video-video yang akan datang. Okay, dalam video akan datang kita akan fokus on marketing. Apa tujuan marketing? Marketing nak dapat prospek. Dah ada prospek, kita nak close. Nak convert jadi customer. Dah close, dah convert jadi customer, kita nak repeat order. Kita nak dia jadi kita punya center of influence. Ataupun dia bagi referral. Ataupun dia jadi agent. Okay. So, dalam video-video akan datang, dalam video sales cycles, dia ada satu topik nama dia prospecting. Kat sini saya akan share detail tentang prospecting. Macam mana nak cari prospek, kita nak faham kita prospek, nak tahu dia punya lubuk dan macam mana kita nak kumpul kita punya prospek. Dan insyaAllah dengan awak faham prospecting,
Awak tak akan terikat dengan FB, tak akan terikat dengan FB Ads. Okay. Dan awak akan nampak lebih luas. Prospek kita ni terlalu ramai. Dan insyaAllah rasa sangat mudah untuk kita buat bisnes. Jangan kita sempitkan dengan FB, online, FB Ads, iklan berbayar dan macam-macam. Nanti saya akan share. Dalam video tu saya akan share macam mana saya buat bisnes. Okay, macam mana contohlah saya buat kelas ke seminar ke tanpa kos iklan. Tapi seminar penuh. Dan benda-benda lain lagi saya akan share detail insya-Allah dalam video tu. Alright. So, kita sebenarnya kena bersyukur sebab kaedah marketing kita sekarang ni dah berubah. Dah pergi kepada online, tapi sangat penting untuk kita faham kaedah-kaedah offline dulu. Sebab bagi saya online ni untuk bantu apa? Online ni sebenarnya untuk bantu apa? Untuk bantu ni je. Untuk bantu cepat. Nak percepatkan je. Bayangkan dulu kalau kita nak siap flyers. Flyers kita nak sampai kepada orang Johor. Kita kat Kelantan. Tapi flyers kita nak sampai ke Johor. Punyalah ambil masa. Siap, kena print dulu. Lepas print, pergi cetak, pergi photostat. Itu pun dah 2-3 hari. Lepas tu kena courier pergi sana. Lepas tu orang sana pula kena tampal. Barulah orang nampak. Ambil masa mungkin seminggu untuk poster kita sampai kepada orang Johor. Tapi sekarang ni, kita siap je sekarang ni. Seminit. Tang tu juga kita hantar kat WhatsApp ke, bagi kat Facebook ke, seluruh dunia dapat kita punya iklan. Tu contoh. Nak bagi cepat. Okay? Tapi apa konten apa semua, yang tu yang penting untuk kita discuss. Okay. Right. Yang kedua, marketing cara online sekarang ni untuk apa? Untuk bagi cepat, bagi mudah dan bagi luas. Betul tak? Itu sahaja. Sebab tu penting kita faham basic. Bila faham basic, yang ini akan jadi tools. Dalam bab komunikasi nanti saya akan share. Yang kita duk fokus sekarang ni, fokus on channel. Tapi kita tak fokus ke benda yang utama. Yang core yang perlu kita betul-betul fokus. Okay. So, saya rasa itu sahaja. Untuk perbincangan kita tentang 4 fasa dalam bisnes. Okay, yang video terakhir ni saya nak bagi tahu awak dah settle semua fasa yang lain, awak dah ready untuk boom, dan bila dah ready untuk boom barulah kita fokus on marketing. Marketing tu last untuk kita boom. Okay, jadi saya juga akan pergi detail kepada beberapa lagi topik yang sebelum-sebelum ni saya sebut secara tak detail. Contoh, costing. Saya cuma sebut kita perlu buat costing dalam fasa product development. Tapi saya tak share apa itu costing, macam mana itu costing. Yang kedua, saya juga akan detailkan tentang simulation. Dan satu lagi, benda yang paling penting juga untuk awak tahu tentang role play. Jadi ada 2-3 video lagi yang saya akan buat yang untuk support 4 fasa dalam bisnes ni. Okay, so secara kasar dengan kita faham keseluruhan ni, kita dah ada blueprint, kita dah tahu dah macam mana kita nak bawa kita punya bisnes. Alright. So saya rasa itu saja. Okay, so lepas ni boleh pergi kepada kursus sales cycle. Okay, sales cycle kat situ saya cover komunikasi, saya cover sales cycle, dan prospecting pun ada masuk dalam sales cycle. Alright. So kita jumpa dalam kursus yang seterusnya. Okay, so kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.